بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الكبيرة الخامسة والثلاثون dosa besar yang ke-35 At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilm, mengaji dengan tujuan ataupun dengan niat untuk dunia, wa kitmanul ilmi, dan membisu ataupun menyembunyikan ilmu. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yakhshallaha, yang takut kepada Allah daripada hambanya itu adalah al-ulama. Al-ulama jamak kepada perkataan al-alim. Al-alim orang yang mempunyai ilmu lah, al-alim. Al-ulama jam'u minal alim. Man humul ulama? Siapa dia ulama? Ulama yang dimaksudkan dekat sini adalah ulama syariah. Ulama syariah, ulama syariat. Walaupun secara umumnya bila kita kata orang alim ataupun ulama, merujuk kepada pakar. So boleh jadi doktor pun ulama lah, boleh jadi jurutera dalam bidangnya itu alim lah dalam bidangnya. Apa-apa bidang pun ada pakarnya. Tetapi bila disebut dalam ayat Al-Quran perkataan ilmu dan ulama, macam banyak kali kita sebut, maka dia merujuk kepada ilmu syar'i, ilmu agama, ataupun alim. Al-ulama maka merujuk kepada al-alim, alim dalam bab agama, bab syar'i. Bukan bermaksud yang lain tu tak alim. Bukan bermaksud bidang-bidang lain tu tak dipanggil alim. Pakar lah, doktor pun ada pakar juga. Tapi bila ayat sebut innama yakhshallaha min ibadihi, antara para hamba Allah Ta'ala ni yang takut Allah adalah orang yang ada ilmu tentang Allah, orang yang ada ilmu tentang agama, yang dengan ilmu tersebut membawa dia ke syurga. So tak ada ilmu lah yang boleh bawa ke syurga dan boleh menjauhkan seseorang dari neraka Allah, melainkan ilmu Al-Quran dan Sunnah lah. Kalau dia itu doktor perubatan, maka dia alim dalam bab perubatan, tapi ilmu itu bukanlah maksudnya ilmu yang dimaksudkan dengan Al-Quran tu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, itu ilmu ni yang bawa kita takut Allah. Maksud bila bawa takut Allah, maksud kenal Allah. So bila kenal Allah, apa maksud kenal Allah? Kenal nama-namanya, sifat-sifatnya, apa tanggungjawab kita kepada Allah, apa tanggungjawab kita yang perlu dilaksanakan atas perintah Allah, apa yang akan kita dapat lepas kematian ataupun sebelum kematian, kehidupan kita ni nak ke mana. Kemudian alam kematian macam mana nak kita tempuh, lepas alam kematian alam akhirat macam mana yang kita nak tahu. Semua tu adalah ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu kita ada sebut al-alimu, orang alim ni siapa dia?
ialah tak mengenali orang alim itu melainkan orang alim jugalah. Tak mengenali orang yang ada kelebihan kepada tak mengetahui, la ya'lamu, tak mengetahui satu kelebihan yang ada pada orang tertentu melainkan orang itu juga ada kelebihan tersebut. Itu kita sebut dulu kan. Kalau ditanya kan, habis ulama ni yang mana satu? Ulama ada dua, satu ulama baik, satu ulama jahat. Ulama su, dipanggil ulama su. Nak tahu dia alim tak alim, mestilah orang yang nak judge dia pun orang yang ada ilmu kan. Satu orang doktor pakar, untuk judge kepada doktor yang lain, dia pun mestilah pakar juga. Doktor pun kita boleh minta second opinion, dan boleh minta opinion yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Doktor pun berbeza pandangan, dan mereka berbeza pandangan itu berdasarkan ilmu kedoktoran mereka lah. Tapi makin lama dengan dia dalam bidang dia, dan makin pakar dia dalam bidang dia, makin nampaklah apa orang kata tamayus, kepakaran dia tu. Sehingga kadang-kadang doktor sendiri pun tu, doktor ni merepek je. Doktor cakap kepada doktor, siapa yang kata macam ni? Doktor lah juga. Merepek sebab dia ada ilmu. So orang alim atau orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu agama dalam bidangnya, maka dia dengar ada satu orang juga bercakap agama, dia kata ini merepek. Sebab dia juga tahu benda tu, ataupun dia tahu benda yang dicakap oleh orang A itu tak betul. Sebagaimana juga ulama yang mengetahui ilmu hadis umpamanya, tiba-tiba ada ustaz ataupun ulama yang membacakan satu hadis palsu umpamanya, kemudian dia kata hadis itu palsu sebab dia ada ilmu tentang perkara itu. Kalau lebih dalam ilmu hadis, kita ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Dalam ilmu hadis kita ada ilmu kritik rawi kan, ilmu mengkritik rawi, al-jarh wa ta'dil, mencederakan rawi dan mentakdilkan rawi, bagi kredit kat rawi. Kalau sekiranya bertembung hukum, satu ulama hadis ni kata rawi ni boleh pakai, satu lagi ulama hadis kata rawi ni tak boleh pakai. Nak mana? Nak pakai yang mana satu? Kan? Dua-dua ulama juga, dua-dua ulama hadis. Sebab itu dia ada al-jarhu mufassar, jarah yang lebih terperinci. Ulama A kata rawi ni siqah, boleh dipercayai. Ulama B kata dhaif, dia lemah sebabnya sekian. Maka dia jarah mufassar, dia kritik secara lebih terperinci daripada A. Maka yang mana kita perlu ambil? Yang B tu. Kena ambil yang B. Kenapa kritikan B kena ambil? Kerana kritikannya lebih dalam, sebab dia kenal orang tu. So ilmu Allah Ta'ala bagi berbeza-beza di kalangan setiap orang. Tapi tak apa, nanti kita baca, kita sambung balik. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan, mereka yang menyembunyikan, ma anzalna, apa yang kami turunkan, minal bayyinat, daripada keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu linnas, setelah dari kami menjelaskan keterangan tersebut kepada manusia, fil kitab, dalam kitab itu Quran. Maksudnya dia menyembunyikan apa yang telah Allah bagi tahu. Allah dah sebut dah dalam Quran, dia menyembunyikan, senyap, tak nak cakap. Hukum Allah tu dia senyap, dia tahu tapi dia senyap. Setelah Allah turunkan dalam Al-Quran, ulaika, mereka itu, siapa mereka ni? Mereka yang menyembunyikan ilmu tu. Yal'anuhumullah, Allah laknat dia pun ni. Wa yal'anuhumul la'inun, dan bukan saja Allah laknat, semua makhluk laknat dia.
wa yal'anuhumul la'inun, dan laknatlah orang-orang yang melaknat dia. Ayat ini wa'id, ancaman, wa'id. Dan kita ulang sekali lagi, semua dosa besar yang telah kita lalui sehingga dosa besar hari ini yang ke-35, kenapa dikategorikan dosa ni besar? Kerana satu, ada wa'id, ancaman. Ancamannya itu sama ada dua. Satu, ancaman di dunia. Kalau sesuatu dosa itu ada hukuman had, maksudnya ada hukuman yang Allah tentukan kat dunia, kira dosa besar. Yang kedua, jika Allah wa'id, bagi ancaman dia dengan azab neraka ataupun azab hari akhirat, maka itu yang kedua lah. Itu menunjukkan dosa tu besar. Sebab tu dia masukkan dalam dosa besar. Musbilul izar, memanjangkan pakaian bawah buku lali, semua kan dia masukkan bawah dosa besar. Kenapa? Kerana ada ancaman neraka dan kerana ada ancaman had. Dan tidak datang ancaman melainkan kalau sekiranya seseorang itu meninggalkan wajibat, tarkul wajibat, tak buat yang wajib dan buat yang haram. Ada ancaman. Maksudnya tak datang ancaman melainkan kalau seseorang itu tak buat yang wajib ataupun melanggar yang haram. Maka ada ancaman kat situ. Dosa besar lah. So, menyembunyikan ilmu dosa besar. Wa qala ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Alkitab, surah Al-Baqarah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan menjual belinya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka itu tak makan, tak mengisi perut mereka tu melainkan isinya dengan api. Maksudnya isinya dengan api neraka Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim. Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab, ketika mana Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberikan kepada mereka itu Alkitab, litubayyinunnahu linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, wala taktumunahu, tapi wala taktumun, dan tidak menyembunyikannya, fanabazuhu wara'a zuhurihim, letak belakang, maksudnya menyembunyikanlah, nyorok kat belakang. So ini semua ancaman al-ayah, panjang lagi ayat tu. So semua ayat 4, ayat ni 1, 2, 3, 4 ayat ini semua menjelaskan tentang satu orang yang takut Allah Ta'ala itu orang yang ada ilmu. Kemudian dia bagi penjelasan tentang tajuk kita ni, iaitu orang-orang yang menyembunyikan ilmu daripada dijelaskan. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan ilmu tersebut dalam Quran dan dia tak bagi tahu orang, maka hukumnya laknat Allah, dan hukum mereka ni akan mendapat neraka Allah Azza wa Jalla. Maka semua ini pun kalau tak ada hadis-hadis pun dah cukup dah nak bagi tahu bahawasanya menyembunyikan ilmu Allah Ta'ala ni, maka hukumnya adalah berdosa besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikutnya hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah, ya'ni rihaha atau ya'ni rihuha. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang mengaji ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mimma yubtagha bihi wajhullah, untuk mendapat ridha Allah, la yata'allamuhu illa, dan dia tidak menuntutnya, illa malaikan liyusiba bihi aradan minad dunya, tetapi kerana tujuan nak dunia aja, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tak cium bau syurga.
Dia tidak cium bau syurga. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Maksudnya, siapa yang mengaji ilmu sebab tujuannya bukan kerana Allah. Sebab tu syarat menuntut ilmu pertama sekali adalah kerana Allah. Apa maksud menuntut ilmu kerana Allah? Kerana Allah suruh mengaji. Itu maksud kerana Allah. Allah suruh mengaji. Maka ketika mana seorang itu mengaji kerana dia tahu itu yang Allah suruh, maka dia buat apa yang Allah suruh. Dan dia mengaji itu kerana Allah, maksudnya dia ngaji itu supaya dia kenal dengan Allah Ta'ala, dan supaya dia kenal dengan Nabi dia, dan dia supaya kenal dengan agama yang dia anut. Maka itu maksud mengaji ilmu kerana Allah, dan bukan kerana tujuan dunia. Aku nak mengaji ilmu, akan datang hadis-hadisnya. Berikutnya, wa qad marra an Abi Hurairah, dan telah lalu dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi salasati allazi yushibuna ila an-nar, dengan 3 golongan yang ditarik ke neraka. Ahaduhum, salah seorangnya, allazi yuqalu lahu, yang dikatakan kepada dia pada hari kiamat nanti, innama ta'allamta liyuqala alimun wa qad qil. Hadis ni dah kita baca dah yang lalu. Ada 3 golongan yang diheret pada hari kiamat ke neraka Allah. Salah seorangnya adalah dia tanya, engkau ni tuntut ilmu dekat dunia dulu kan? Ya, wahai Allah. Untuk apa? Wahai Allah, aku nuntut ilmu ni sebab kerana-Mu lah, wahai Allah. Bohong. Dia kata kat dia, bohong. Engkau menuntut ilmu kerana untuk orang katakan engkau tu alimun, supaya engkau nak orang panggil kau tu alim lah. Bila orang tak panggil dia ulama, dia marah. Ada orang apa itu dah, supaya orang panggil dia alim. Waqad qil, dan telah pun orang panggil kau alim. Maka Allah Ta'ala bukan tak tahu, tapi Allah Ta'ala nak menerangkan dekat sini kekuasaan dia pada hari kiamat. Mahkamah kan, mahkamah dunia ni hakim tak tahu. Hakim tanya sebab dia tak tahu. Mahkamah dunia, mahkamah Allah Azza wa Jalla, dia dah tahu tapi saja nak tanya. Nak tanya tu untuk apa? Bukan Allah tak tahu, taubih, nak memburukkan dia lagi. Sebab Allah Ta'ala, engkau ni mengaji ilmu untuk apa? Bukan tak tahu, dah tahu dah, tapi cakap benda yang tak betul. Macam kita lah. Kenapa curi? Kenapa curi? Bukan kita tak tahu dia cikgu kan tangkap budak sebab mencuri. Cikgu tu tahu dah dia mencuri. Kau curi ke tak? Dia kata tak. Kau curi? Ada ni CCTV. Kan kena lebih lah sikit dia punya apa orang kata, balasannya kan, dia punya azab lebih sikit lah. Sebab bohong, kalau kau ngaku okey lah, kurang lah sikit. Tapi kalau bohong, dah lah menipu. Memang nak kena lah, litaubih, untuk memburukkan orang yang umpama ni lah. Wa an Yahya ibn Ayyub an Abi Jurayj an Abi Zubair an Jabir marfu'an qala la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama aw tumaru bihis sufaha wa litahayyazu bihil majalis faman fa'ala zalika fannaru an-nar. Rawahu Ibnu Wahab wa an Ibn Jurayj fa arsalahu. Dari Yahya ibn Ayyub an Ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir marfu'an, daripada Jabir secara marfu'. Maksudnya sandar kat Nabi, marfu'. Qala la tata'allamu al-ilma, jangan kamu menuntut ilmu, litubahu bihil ulama, untuk berbangga-bangga di hadapan ulama, litubahu bihil ulama au tumaru bihis sufaha, ataupun nak debat-debat dengan orang yang tak reti. Walitahayyazu bihil majalis, supaya orang tengok engkau, supaya orang semua tengok engkau. Faman fa'ala zalika fannaru an-nar, siapa yang buat demikian, an-naru an-nar. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab an Ibni Jurayj. Hadis ni disebut an-naru, akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi, babul intifa'u bil ilmi wal amalu bihi, wa Ibnu Hibban
والآجري وصححه الحاكم والمنذري. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. قلت وفيه عن أنة ابن جريش وأبي الزبير كلاهما مدلس. Cuma riwayat ini riwayat yang sanad ini ada problem. Sanad ini sebab ada Ibnu Jurayj dan disebut Ibnu Abi Zubair tu, an Abi Az-Zubair. Wakilahuma mudallis. Just tambahan ilmu sikit lah. Ibnu Jurayj dan Abi Zubair ini dikata mudallis. Mudallis ni rawi, mudallis rawi yang tak dengar direct, kemudian dia sebut an lah, ataupun dia riwayatkan hadis, dia tak dengan menggunakan an daripada an. So bila an ni bukan semestinya sanad putus, tapi bila dia sebut an dan dia itu seorang mudallis, ada problem sikit lah kita nak terima riwayat dia ni. Kalau dia kata akhbarani, ahdasani, telah menceritakan kepadaku, akhbarani, maksudnya riwayatnya sambung. Tapi kalau dia ni mudallis, dia guna an, ada problem. Mudallis dia tak boleh guna an. Kalau dia guna an, maksudnya riwayatnya akan ada problem, lemah lah. Fa'arsalahu. Tapi hadis ni seumpama yang sebelum ni lah. Sahih li ghairihi. وروى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى علما ليباحي به العلماء أو يماري به السفهاء أو تقبل أفئدة الناس إليه إلى النار. Sama seperti yang tadi. Dari Ishaq ibn Yahya ibn Talhah, dari Abdullah ibn Ka'ab, dari Malik, dari abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ibtagha, siapa yang mencari al-ilma untuk berbangga-bangga, liyubahi bihil ulama au yumari bis sufaha, untuk berdebat-debat dengan orang sufaha, au tuqbila afidatun nasi ilaihi, atau nakkan supaya ni dapat perhatian orang, maka fa'ilan nar, maka dia akan ke neraka. Wa fi lafdhin adkhalahu Allahu an-nar, dalam satu lafaz yang lain, dimasukkan oleh Allah Ta'ala dia ini ke dalam neraka. Akhrajahu Tirmizi, lakin Ishaqin wahin, tetapi Ishaq itu wahin. Wahin, rawi problem lah, wahin. Qala Imam Ahmad anhu munkarul hadith, Imam Ahmad kata hadis munkar, laysa bisyai. Qala wa matrukul hadith, hadis ni tak diambil. Wa qala al-Fallas matrukul hadith, munkarul hadith, hadis ni juga ada problem. Problemnya sebab sanad, problemnya sebab sanad, iaitu Ishaq ibn Yahya ibn Talhah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Isnaduhu sahih, rawahu Atha an Abi Hurairah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia diam, dia tak bagi tahu, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, akan diheret pada hari kiamat dengan lijam daripada neraka. Al-lijam, apa maksud lijam? Lijam ni yang diletakkan dekat mulut kuda tu. Tali kekang kuda tu kan, dia bubuh kat mulut kuda tu, yang kita pegang bila naik kuda tu, ditarik dengan benda tu. Maksudnya dia bubuh dekat mulut dia ni, diheret kat mulut dia tu. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian tak bagi tahu, dia diam, sedang dia tahu, maka uljima yaumal qiyamah, dia bubuh tali itu dekat mulut dia, diheret bilijam min nar, daripada neraka. Isnaduhu sahih, rawahu Atha an Abi Hurairah. Wa qala Abdullah ibn Ayyash al-Khitbani an abihi an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdullah ibn Amr
Abdullah ibn Amr, sebab kata ada kesilapan kat situ, Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan Amr, Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man katama ilman aljamahu Allah yaumal qiyamati bilijami min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu akan dialjamahu, akan diikat oleh Allah kat mulut itu yaumal qiyamah bilijamin min nar, dengan lijam daripada neraka. Qala al-hakimu ala syartihima wa la a'lamu lahu illah. Berkata al-hakim ala syartihima, ala syartihima di atas syarat al-Bukhari dan Muslim, wala a'lamu lahu illatan, dan aku tidak mengetahui adanya illah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah, inni a'udzu bika, aku mohon perlindungan dengan engkau berilmu yang tak bermanfaat. So, hadis-hadis yang 2, 3, 4 yang kita baca yang sama lafaznya ni adalah ancaman kepada orang yang ditanya ilmu. Dan kita sebut dah tadi bahawasanya wajib menyampaikan ilmu. Bila adanya hadis-hadis yang seumpama ni, bermaksud wajib menyampaikan ilmu. Dan orang yang ada ilmu, zakatnya sampaikan. Orang yang ada ilmu, zakat ilmu mesti sampaikan. Orang yang ada harta, zakatnya dikeluarkan. Orang yang ada ilmu, zakatnya kena keluarkan juga. Maksud kena keluarkan, kena mengajar lah, bagi tahu orang. Dan umum, tak kira lah ilmunya banyak atau sikit. Kau ni kenapa tak mengajar? Ilmu tak banyak lagi. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan ilmu banyak atau ilmu sikit. Kenapa? Kerana Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Walau satu ayat. Dan kau tahu satu ayat, sampaikan. Apa nama, naddarallahu imra'an sami'a minni hadisan, Allah cerahkan wajah orang yang sami'a minni, yang dengar daripada aku satu ayat, hadisan, satu hadis, fa'awa'ahu, dia hafalnya, summa yuballighahu ghairahu, kemudian dia menyampaikan ke orang lain pula. Syarat, ambil dari Nabi satu hadis, kemudian ingat ataupun hafal ataupun nanti untuk dia, dan berikutnya fayuballighahu ghairahu, sampaikan ke orang lain pula, baru Allah cerahkan wajah dia. Naddarallahu imra'an, Allah bagi cahaya dekat wajah orang yang dengar daripada Nabi satu hadis, kemudian hafalnya ataupun amalkan, kemudian sampaikan ke orang lain, baru Allah cerahkan wajah dia. Kalau tak gelap. Maksud dia ada ilmu, dapat dengar satu hadis dari Nabi, tapi dia tak sampaikan ke orang lain. Sebab itu takrifan Nabi yang sebahagian ulama sebut takrifan Nabi adalah orang lelaki yang mendapat wahyu dan tak wajib menyampaikan. Rasul dapat wahyu, wajib sampaikan kepada umat, kan kita belajar kat sekolah gitu. Nabi seorang lelaki yang tak wajib menyampaikan. Mana dia tak wajib? Semua wajib menyampaikan. Tak kira dia Nabi dan Rasul, semua wajib. Habis apa faedah dia Nabi? Apa faedah dia Nabi kalau tak sampaikan? Maka sebagai ulama tak bersetuju dengan takrifan tu. Tak betul lah. Maka Nabi dan Rasul wajib menyampaikan. Tinggal lagi Rasul ada syariat baru, Nabi meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Itu je. Sebab tak betul lah. Ayat Quran kata kan, kalau engkau tak sampaikan, fama ballaghta risalatah. Maksud kau tak buat kerja lah. Apa yang disampaikan kat Nabi, Nabi wajib sampaikan. Kalau kau tak sampaikan, kau tak buat kerja, kata Allah. Allah kata kat siapa? Kat kita? Tak. Kat Nabi. Fama ballaghta risalatah. Kau tak buat kerja. Maksud Nabi kena sampaikan. Kena sampaikan kat umat apa yang Allah bagi tahu kat dia. Sebab itulah kerjanya.
Maka begitulah kerja yang orang-orang yang mengikut jalan Nabi dan jalan para sahabat. Mesti sampaikan ilmu walau bi'ayah, walau satu ayat, walau satu hadis. Rubba muballighin au amin sami'. Kenapa perlu sampaikan ilmu? Disebut rubba, kemungkinan orang yang disampaikan itu, atau sebelum tu kemungkinan rubba, orang yang menyampaikan itu menyampaikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Maksudnya orang yang meriwayatkan hadis tak disyaratkan alim. Orang yang mendengar hadis dan menyampaikan hadis tak syaratnya alim. Maksudnya siapa saja boleh dengar hadis Nabi, ambil riwayat, ambil sanad, kemudian disampaikan oleh orang lain. Kerjanya menyampaikan. Kemungkinan orang yang menyampaikan itu tidak lebih alim daripada orang yang disampaikan kepadanya. Dan orang yang disampaikan kepadanya kemungkinan lebih alim daripada orang yang menyampaikan. Sebab tu ambil saja ilmu daripada siapa saja. Tak kira lah. Boleh jadi orang alim ambil ilmu daripada orang yang kurang alim daripada dia. Dan orang yang mendapat ilmu tersebut, kalau dia lebih alim dari orang yang menyampaikannya, kan ada faedah lain yang lebih lagi. Maksudnya orang yang riwayatkan hadis, dia sampaikan hadis, dia pun tak orang nak faham hadis tu, tapi dia sampaikanlah sebab dia dapat daripada sanad tu, daripada orang atas dia, daripada guru dia. Maka dia pun sampai, yang dengar itu orang yang ada ilmu lebih, maka akan lebih memberi manfaat dan akan lebih manfaatnya lebih meluas lah. Maka kalau orang yang mendengar tu lebih alim dan lebih faham daripada orang yang menyampaikannya, kan telah pun manfaat tu lebih lagi lah mendapat manfaat kepada orang lain. Maka dia lebih faham hadis tu daripada orang yang menyampaikan. Sebab tu Nabi suruh sampaikan. Balighu anni walau ayah. Tapi berbeza. Jangan tak tahu disampaikan. Berbeza. Siapa tahu, sampaikan apa yang dia tahu saja. Itu yang Nabi kata. Jangan salah faham. Balighu anni walau ayah. Dia pun sekati mengajar. Kenapa? Nabi katakan balighu anni walau ayah, sampaikan daripada walau satu ayat. Ya, satu ayat tu yang kau tahu, bukan yang kau reka. Sebab dia kata balighu anni, sampaikan daripada aku. Maksud daripada Nabi lah, bukan daripada engkau. Sampaikan dari Nabi, maksudnya ilmu yang dari Nabi lah. Kalau hadis-hadis Nabi tu lah disampaikan, bukan hadis rekaan. Tapi orang baca hadis, kita hadis, banyak kita hadis. Dia pun dia pun orang kata majlis sama' hadis, kan? Majlis qiraat wa sama', majlis membaca dan mendengar hadis. Memang dia akan baca semua. Dia baca semua dengan sebab dia baca dengan sanad-sanadnya. Dalam hatta kitab yang kita baca ni bukan ada hadis lemah, kan? Tapi man asnada faqad bari'a. Siapa yang bawa sanad, dia terlepas. Maksudnya siapa yang bawa sanad, dia tak bohong. Bukan dia kata Nabi kata, aku menyampaikan apa yang aku dapat. So bezakan antara ilmu riwayah dengan dirayah. Ilmu riwayat hadis, riwayat aja, kan? Kita pergi majlis masyayikh, majlis itu hanyalah majlis baca hadis je. Bukan dirayah, baca hadis saja. Sebab apa? Sebab kita nak ambil sanad tu, kan? Itu cara ulama kita ambil ilmu lah. So bila ambil dan dengar. Dia baca hadis, hadasani bawa Rasulullah, betul hadis berikutnya. Dengarlah. Maka kita ada sanad riwayatnya, tetapi untuk beramal kena tengoklah yang mana sahih, yang mana tak sahih. Sekarang orang confuse. Dia aku ada sanad bukan segala-galanya. Sanad adalah satu cara untuk keberkatan ilmu.
Sanad ulama ambil ilmu dengan cara itu. Tapi untuk beramal kena pilih yang mana yang boleh beramal lah. Yang sahih. Tapi untuk mengambil riwayat suatu-suatu hadis, just dengar saja riwayat ilmu majlis riwayatul hadis, maka itu berbeza dengan pengamalan ya. So kena beza. Bukan maksudnya bukanlah mesti kata habis tu ulama-ulama yang bubuh hadis palsu, hadis dhaif dalam kitab mereka tu dia tak tahu ke? Bukan masalah depa tahu hang yang tak tahu. Depa tahu hang yang tak tahu. Kenapa depa tahu? Sebab depa bawa dengan sanad-sanadnya. Engkau yang baca kitab aku ni, kau tengoklah sanad tu. Kalau sanad tu sahih, amal. Kalau sanad tu tak sahih, tak payahlah amal. Itu aja. So itu kena beza antara riwayat. Dirayat tu kefahaman lah. Dirayat kefahaman. Okey, yang kita buat kelas-kelas yang kita duk buat-buat ni adalah lebih kepada dirayah. Iaitu kefahaman. Kerana untuk orang awam itu yang lebih bagus pun. Dan itu yang lebih manfaat dan lebih untuk beramal. Tapi untuk macam tullabul ilm, macam penuntut-penuntut ilmu yang memang depa ni yang dari satu sudut dirayahnya dah ada, tinggal lagi depa nak ambil sanad saja. Sebab itu adanya majlis qiraat, majlis baca kitab dan majlis sanad kitab. Ada. Syekh akan dengar saja, sama ada syekh baca ataupun ada tukang baca dia. Syekh dengar lah. Khatam kitab. Khatam lah. Khatam Az-Zahabi ni. So, tapi nak khatam satu kitab dengan sanad-sanad ni, hanya baca sanad ni itu aja, untuk orang awam maksudnya tak adalah berapa orang kata signifikan sangat. Tapi untuk orang yang memang dah bidang dia, maka dia nak dirayah dia dah ada, just nak tambah value sikit saja, maka dia datanglah majlis qiraat sama, dengar. Maka dia dapatlah sanad kitab tu, sanad kitab sehingga Imam Zahabi, contoh Al-Kabair. Semua dia. Itu istimewanya agama Islam. Itu istimewa yang tak ada pada agama lain. Tak ada pada agama lain. Sebab tu al-isnadu minad din. Sanad itu adalah daripada agama. Laula al-isnadu, kalaulah tak kerana sanad ni, la qala man syaa ma syaa, akan berkatalah sesiapa saja apa yang disuka. So bila para ulama buat majlis dengar dan qiraat dengan sama' kitab ataupun sama' hadis ni, mereka tabarruk dengan benda tu. Apa maksud tabarruk? Kerana al-isnadu minad din, sanad itu dari agama. So ambil keberkatan dengan dengar hadis untuk mengambil sanad. Itu keberkatan kitab. So siapa-siapa yang mungkin dia dah belajar kitab Az-Zahabi umpamanya, contoh dia dah ambil, dia dah belajar, dia semua dah faham dan sebagainya, just untuk nak melengkapkan dari sudut riwayat. So dia buatlah satu majlis, kita baca hadis je. Baca daripada hadis, baca laju lah tu. Habis kita 1 jam. Contohlah. Maka Syekh mengata, dengan ini aku mengijazahkan kepada anda semua sanad kitab ini kepada muallifiha, kepada muallif kitab ni Az-Zahabi. Maksudnya orang yang ada sanad tu, maksudnya sanad aku riwayatkan daripada guruku riwayat daripada guru sampai al-Imam Az-Zahabi. Adalah benda tu. Semua kitab ada. Hatta kitab bahasa pun ada sanad. Kitab nahu, semua ada sanad. So, tapi itu macam kita sebut tadilah, bagi mereka yang talibul ilmi, penuntut ilmu yang nak melengkapkan dari sudut riwayat tu. Dari sudut dirayah dah selesai, dari sudut riwayat. Wa ruwiya dah mana tadi? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita sebut tadi baligh-ani walau ayah, maka agama ni kewajipannya menyampaikan itu adalah kewajipan agama. Sampaikan hanya yang kita tahu saja. Dan bila kita mengaji, ambil hadis dan kita amalkan dan kita sampaikan, ingat hadis Nabi, naddarallahu ra'an sami'a minni hadithan
Maksudnya kita beragama dengan benda ni. Maksudnya hadis Nabi tu kita faham, kemudian kita sampaikan ke orang lain. Sebab apa? Sebab nak Allah bagi cahaya kat kita. So syaratnya adalah dengar hadis, cuba amalkan dan sampaikan ke orang lain pula. Baru dapat nadarallah, Allah akan bagi wajah kita ni bercahaya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, aku mohon perlindungan dengan engkau, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Akhrajahu Muslim fi kitab az-zikr, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab az-zikr wa du'a, bab at-ta'awuzi min syarri ma 'amil. Bab at-ta'awuz, bab minta lindung daripada keburukan ma'amila, keburukan apa yang dilakukan. Kita mohonkan Allah ilmu tu bermanfaat. Tapi Imam Muslim letak dalam bab minta lindung dari ilmu yang buruk ataupun daripada benda amalan yang buruk yang kita buat. So bermaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengenalkan kita ke Allah, ilmu yang menyebabkan kita takut Allah. Ilmu yang tak menyebabkan begitu, ilmu tu buruk. Maksudnya ilmu tu tak bermanfaat. Wa 'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man ta'allama ilman li ghairillah, siapa yang mengaji ilmu li ghairillah, kerana selain Allah, au arada bihi ghairallah, ataupun nak selain Allah. Apa maksud nak selain Allah? Nak dunia lah. Orang mengaji hadis sebab nak dikatakan dia al-musnid. Al-musnid tu apa maksudnya? Dia al-musnid, ada sanad lah. Bobo nak dibangga-bangga, nak bangga-bangga. Jadi orang kata jadi masalah jugalah. Satu tadi ilmu tadi nak orang panggil alim, tapi dia duk ambil sana ambil supaya orang panggil dia al-musnid. Penyakit juga tu. Tuan-tuan, saya ada sanad ni. Saya nak sanad tak? Kalau tengok para ulama, mereka tak ada jaja, mereka tak menjaja aku ni ada sanad nak. Mereka tak jaja. Bahkan siapa minta pun kadang-kadang dia pun tak bagi pun. Dia tengok orang. Kadang-kadang dia tengok orang. Kau nak sanad buat apa? Dia tanya. Kau nak sanad buat apa? Tak ada faedah dah, tak payah pergi orang lain. Dia tak nak bagi. Itu bukan kata mahul ilim. Dia hanya sebab orang tu minta sanad kat dia. Dan dia tengok orang ni macam pada dia macam tak berapa layak dapat. Tak payahlah. Buat apa pun ada sanad pun. Dan kalau kau tak ada sanad pun, habis tak payah sembahyang. Orang semua ini mesti mengaji dengan guru yang bersanad, kan? Mesti ngaji dengan guru yang bersanad. Kalau aku ada sanad ke aku tak ada sanad, aku wajib sembahyang tak? Wajib lah. Wajib. Apa bezanya Guru mursyid itu lain pula. Guru mursyid maksudnya guru yang boleh membawa seseorang itu ke jalan yang bagus lah. Maksudnya guru yang boleh membimbing, kan? Mursyid yang boleh membimbing. So yang penting adalah ilmu untuk beramal. Yang penting adalah ilmu untuk beramal. Tinggal lagi macam saya sebut, siapa-siapa yang telah pun mungkin pada satu level dia pun dah ada ilmu dan dia pun dah sering apa orang kata dah khatam, dah pun mengaji dari sudut pemahamannya, tiba-tiba dia nak just sanad untuk tabarrukan, untuk mengambil keberkatan bagaimana para ulama kita mengambil ilmu, datanglah majlis ambil sanad. Itu je. So, tapi jangan salah faham macam sebut tadi. Jangan mengaji melainkan guru yang bersanad. Macam sebut tadi lah, kita semayang 5 waktu, kau ada sanad ke tak ada sanad ke, wajib semayang. Wajib semayang. Orang kafir wajib semayang tak? Wajib. Betul ustaz ni merepek orang kafir wajib semayang. Kan hari akhirat Allah kata dalam Quran,
Bila Allah menemplak pokok ni kan dia kata, lam naku minal musallin. Wahai Allah, kami ni tidak jadi di kalangan orang yang solat. Kan para ulama kata hadis tu, ayat itu merujuk kepada orang kafir. Orang kafir berkata pada hari kiamat, lam naku minal musallin. Kami ni tak jadi di kalangan orang yang solat. Dengan ayat tersebut, para ulama sebut, orang kafir pun ada kewajipan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah nak semua hamba-hambanya menyembah dia kan. Kewajipan setiap hamba Allah menyembah Allah Ta'ala. Maka bila setiap hamba Allah yang Allah ciptakan dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tak jadikan manusia dengan jin ni malaikat untuk menyembah aku. Maksudnya apa? Maksudnya orang Muslim, orang kafir kena menyembah Allah Ta'ala lah. Tinggal lagi kita tak sebutlah mereka itu semayang dulu. Sebab in the first place, engkau tu sendiri tak beriman dengan Allah Ta'ala. Akidahnya kufur. Maka kita panggil dia orang kafir kan. Maka sebab kekafiran dia itu bukan sebab dia tak boleh, dia tu tak wajib sembahyang, tapi yang perkara pertama pun tak lepas lagi tauhid. Maka yang lain-lain habis je lah, tak ada faedah lah. Itu maksudnya. Tapi mereka orang kafir wajib menyembah Allah dan wajib solat, wajib puasa Ramadan. Ni orang kafir ni, kita kena bagi hak dia ya, supaya boleh minum arak. Sikit aja, dah cukup. Depa tu haram minum arak juga. Tapi kita tak sebut lah dia haram dan sebagainya, sebab engkau itu sendiri dah kafir dah. Kalau lah dah akidahnya dah memang tak betul, tak payah sembang lah Pak Arak. Tapi you as a hukuma, you as a pemerintah, ada tak kuasa untuk mengharamkan benda tu? Ada tak? Ada. Itu pun tak faham. Tu nak jadi pemerintah apa hal? Sikit dah cukup. Lebih-lebih pula. Wa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilman li ghairillah, siapa yang menuntut ilmu kerana selain Allah, atau arada bi ghairillah, nakkan selain Allah ni maksud yang tadi itulah, nak dunia, nak nak sijil, nak duit umpamanya, nak whatever lah, semualah. Falyatabawwaq maq'adahu minan nar, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Hasanahu at-Tirmizi, akhrajahu at-Tirmizi fi abwabil ilm. Berkata al-Imam at-Tirmizi dalam abwab bab al-ilmu, babu ma jaa fi man yatlubu bi ilmihi dunya, bab orang yang menuntut ilmu kerana dunia. Bab orang yang menuntut ilmu kerana dunia. Imam Ibn Majah dalam Al-Muqaddimah, bab al-intifa' bil ilmi wal amalu bihi, bab intifa', mengambil faedah dari ilmu dan beramal dengannya, dalam Ibn Majah. Wa qala al-Ajurri fi akhlaqil ulama, min tariq, daripada jalan Khalid ibn Duraik an Ibn Umar rafa'ahu, dari Khalid bin Duraik daripada Ibnu Umar rafa'ahu. Wa isnaduhu da'if, sanadnya lemah. Wa isnaduhu da'if linqita'ihi, kerana terputus. Fihi Khalid ibn Duraik lam yasma' min Ibnu Umar, Duraik tidak mendengar daripada Ibnu Umar. Hadis ini lemah sebab sanad putus. Duraik tidak mendengar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa wasiqah. Qala Ibnu Hajar yursil. Wal hadisu fi dhaif at-targhib wat tarhib, dan hadis ini juga dalam dhaif at-targhib wat tarhib. Tapi maknanya sahih lah. Hasanahu at-Tirmizi, dihasankan oleh al-Imam at-Tirmizi. Al-Imam at-Tirmizi, mana kita sebut semalam kat masjid, al-Imam at-Tirmizi antara ulama yang tasahul, antara ulama yang agak mutasahilin.
yang agak mudah dalam menghukumkan sesuatu itu hasan ataupun sahih. Jadi tahsin al-Imam At-Tirmizi, sebahagian hadis-hadis tahsin At-Tirmizi itu ulama lain mendhaifkan lah. Sebab tu sebahagian kata hadis hasan dalam At-Tirmizi itu belum tentu sahih. Hadis hasan dalam At-Tirmizi belum tentu sahih, al-Imam At-Tirmizi. Kalau dia sebut hasanun sahih, selalu kita dengar kan, wa qala, berkata At-Tirmizi hasanun sahih. Maksudnya ada dua jalan lah, satu jalan tu sahih, satu jalan tu hasan. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu al-ilmu illa kibra. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man ta'allama ilman, siapa menuntut ilmu lam ya'mal bihi, dan dia tak beramal dengannya, lam yazidhu ilmu, ilmunya tak akan bertambah. Ilmunya tak bertambah illa kibra, melainkan sombong, melainkan kesombongan. Akhrajahu al-Asbahani, al-Imam al-Asbahani dalam At-Targhib, wa isnaduhu Muslim. Ar-rawi an Ibn Mas'ud Ziyad majhul, sanadnya Muslim, sanad hadis ni gelap. Apa pula Muslim gelap? Maksudnya dhaif lah. Sanadnya Muslim. Ibn Mas'ud, daripada Ibn Mas'ud, daripada Ziyad. Ziyad ni pula dipanggil majhul, rawi majhul, rawi tak dikenali. Rawi ni tak tahu siapa dia ni Ziyad ni. Wa qala az-Zahabi fil Mizan wa kunni fil sanadi bi Abi Umar, dikunyahkan si Ziyad ni dengan Abu Umar, Ziyad Abu Umar. Zakarahu al-Uqayli fi ad-du'afa, al-Uqayli sebut lagi tak ad-du'afa, wa tarjama az-Zahabi wa az-Zur at-Tarikh lil Bukhari. So hadis ni dhaif juga, hadis ni dhaif. Tapi maknanya tu boleh ambil lah, maknanya tu. So maksudnya kalau orang ilmu yang tak beramal, maksudnya tak ada faedah lah. Ilmu yang tak beramal maksudnya tidak ada faedah. Wa ruwiya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yuja'u bil 'alimi as-su'i yawm al-qiyamati fayuqdhafu fi jahannama fayaduru biqusbihi kama yaduru al-himaru birraha fayuqalu ya waylah bima laqita hadha wa innama ihtadayna bik fayaqulu kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu. Berkata waruwiya, diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u, didatangkan bil alimi su'i, dengan orang alim yang jahat pada hari kiamat, yaumal qiyamati, fayughzafu fi jahannam, dicampak dalam jahannam, fayaduru biqusbihi ay bi am'aihi, fayaduru biqusbihi kama yaduru himaru birraha, dalam jahannam dicampak dalam jahannam, wa yaduru biqusbihi itu dikata bi am'aihi, dengan perutnya, usus-usulnya tu dipusing-pusingkan ataupun kama yadurul himaru birraha, macam himar yang menggiling gandum. Ada lesung zaman dulu, lesung dia berbuah gandum. So dia guna himar, dia guna keldai. Pusing lah benda tu. So dia gilis gandum tu bagi hancur. So orang ni tadi didatangkan orang alim yang jahat pada hari kiamat, kemudian dicampur dalam neraka jahanam. Dan orang ni, orang alim yang jahat ni tadi, ditarik dengan tali pusat dia tu ataupun pokok ni tu, dia tadi macam berpusing-pusing lah, macam himar yang berpusing dekat tempat yang digilik hancurkan gandum ni. Fayuqalu ya wailah, kemudian orang ramai pun pergi kata, kau ni kenapa? Ya wailah, ya Allah, dia buat apa ni? Bima laqita haza wa inna mahtadaina bika, kau kenapa? Dulu bukan kau ke yang ngajar kami? Kan kau ke dulu, aku dapat ilmu ni daripada engkau lah. Engkau lah yang mengajar kami dulu. Tapi apa hal orang ini ni?
Fayaqul kuntu khalifukum ila ma anhaakum anhu. Aku dulu memang mengajar korang, tapi aku duk buat apa benda yang aku duk mengajar tu. Maksudnya benda yang aku larang tu aku buat. Aku duk kata orang tak boleh, tapi aku duk buat. Aku duk kata jangan baca hadis palsu, tapi aku duk baca hadis palsu menjaja ke orang. Contohlah. Ilmu yang dia tak beramal lah. Dia ngajar lain, cakap lain. Buat benda yang tak baik. Dia ngajar orang buat baik, tapi dia tak beramal dengan apa yang dia ngajar tu. Apa ayat tu? Apa ayat Quran yang kabura maqtan inda rabbihim tu kan? Besarlah kemurkaan Allah Ta'ala. Macam mana ayat tu? Kabura maqtan inda rabbihim. Macam mana start tu? Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai surah apa tu? Itulah kelebihan kita, tak ingat. Nanti cari ayat tu. As-Saff, surah As-Saff. Kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Besarlah kemurkaan Allah Ta'ala sebab kau cakap benda kau tak buat. Apa tu orang kata? Bikin apa? Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Maka fayaqulu kuntu ukhalifkum ila ma anhaakum anhu. Akhrajahu bihadha al-lafz min hadisi Abi Umamah. Tapi sanad ni dhaif. وعزاه له السيوطي في دار المنصور وقال بسند ضعيف. قلت نعم مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا. قال الدارقطني في السنن. أخرجه البخاري في كتاب بديع الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة. وكتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر من حديث أسامة بن زيد بنحوه. وقال هلال بن علاء طلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظه والسلامة منه أشد من العمل به. Daripada Hilal ibn al-Ala, talabul ilmi syadidun, menuntut ilmu ni berat. Talabul ilmi syadid. Talabul ilmi syadid, menuntut ilmu ni berat, bukan benda senang. Benda yang berat. Talabul ilmi syadid, berat dari pelbagai sudut. Berat dari sudut harta. Nak mengaji ilmu nak duit. Nak ngaji ilmu kena ada masa. Nak ngaji ilmu kena ada kesungguhan. Lan yanalul ilm bi rahatil jasadi. Tak dapat ilmu tu dengan bersenang lenang. Duduk goyang kaki ilmu datang. Tak ada. Ilmu laduni pun macam mana ustaz? Senang hati je duduk goyang kaki dapat ilmu laduni. Ngaji apa tak mau. Kemudian nak ilmu terus dia tak datang direct dari Allah. Sorry. Jangan bermimpi di siang hari lah. Dia kata dia dapat ilmu dengan mimpi. Tak ada lah hobi tu. Semua orang yang lahir la ta'lamuna syai'an. Kamu semua tak tahu. Allah Ta'ala jadikan kamu mata, pendengaran. Untuk apa? Belajarlah. Kau dah tak keluar lah man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat lah kan. Tak keluar lah benda tu. So kata Imam Muslim daripada gurunya, la yanalul ilm bi rahatil jasad, tidak dapat ilmu dengan senang-senang. Tapi dia bubuh hadis tu dalam bab bukan dalam bab yang disebut bab solat, kalau tak silap saya bab solat, tapi dia start dengan tu, lan yanalul ilm bi rahatil jasad. Para ulama sebut kenapa dia bubuh hadis ni dalam bab yang tak macam tak ada kena mengena. Mungkin sebab Allah alam Imam Muslim menyusun sahihnya itu. Imam Muslim dia menyusun sahih, maka yang pertama dia ada sahih ataupun dipanggil hadisul bab, hadis yang utama dia.
Kemudian dia akan bawa hadis-hadis yang lain yang menyokong kepada hadisul bab. So ulama sebut maka kerja-kerja yang nakkan tengok kepada sanad dengan pelbagai bentuk sanad dan sebagainya itu bukan kerja mudah. Imam Muslim mati macam mana? Imam Muslim mati sebab cari satu hadis. Dia cari satu hadis tak jumpa-jumpa. Ada orang baca hadis, kemudian dia cari hadis tu tak jumpa-jumpa. Dia pun dia kunci bilik, dia kunci dirinya dalam rumahnya, dia buka, dia cari, dia bubuh sebelahnya satu baku kurma. Imam Muslim ni badan dia agak gempal. So bila dia cari hadis tu, sambil dia cari-cari dia makan.